Hi guys, welcome back to Blue Gadget. Ini adalah Realme 8 5G, Realme 8 5G. Baiklah, aku ada nampak satu artikel dekat Berita Harian yang mana diorang bagi tahu Malaysia akan laksanakan teknologi 5G pada suku keempat tahun 2021. Tahun ni lah. Apa maksud dia? Maksud dia, kita akan dapat menggunakan teknologi 5G pada hujung tahun ni. Persoalannya, adakah korang dah ready untuk 5G ni? Ataupun korang dah ada ke belum phone yang menyokong rangkaian 5G? Kalau kita tengok pada tahun lepas, phone yang menyokong rangkaian 5G ni, dia macam limited sikit lah. Yang mana hanya dekat phone-phone flagship je yang menyokong untuk rangkaian 5G. Phone pertama mid-range yang support untuk 5G pun dekat OnePlus Note, kalau tak silap lah. Itu pun harga dia cecah 2000, kira mahal jugalah. Tapi pada tahun ni memang totally berbeza lah, sebab phone yang mampu milik pun dia dah menyokong untuk rangkaian 5G. Salah satunya yang ni lah, Realme 8 5G. Untuk harga rasmi dia, belum tahu lagi sebab Realme akan launching Realme 5G ni pada 27 Mei ni. Tapi kalau tengok dekat market India, diorang jual phone Realme 8 5G ni dengan tanda harga RM799 macam tu lah. So, kebarangkalian untuk jual bawah 1000 tu tinggilah dekat Realme 8 5G dia. Dan untuk phone ni, dia gunakan chipset yang baru which is Dimensity 700 5G. Dia punya chipset pun diorang dah letak nama untuk 5G. Memang nak perkenalkanlah dekat chipset tu dia punya 5G ni. Alright, baiklah. Jom kita tengok apa yang ditawarkan dekat Realme 8 5G ni. So, macam biasa, kotak Realme warna kuning. Hey, welcome to Realme family. Dan kita akan dapat free casing. Of course, right, free casing dia cantik. Warna dia bukan warna jenis. Warna dia ada macam smoke-smoke sikit. Ini baguslah sebab kalau warna yang transparent, warna yang jenis tu memang casing akan cepat kuning. Itu ikut pengalaman aku sendirilah. Okay. So, dapat manual. Dan ini dia handphone dia. So untuk dia punya design ni, ya, dia line up Realme 8 series punya. Aku yakin dia punya design tak jauh beza dengan Realme 8 lah. Okay, so kita dapat dia punya PSU, power supply unit ni ialah 18 watt sahaja guys. Dia tak sekencang dengan Realme Narzo lah, which is yang tu 30 watt, yang ni 18 watt. Tak apa, 18 watt pun dah okey lah untuk phone mid-range. So, kita akan dapat apa lagi? Kabel. So, ini ada kabel Type-C. Alright, nampaknya itu saja untuk dia punya aksesori. So guys, ini ada Realme 8 5G. Kalau tengok dia punya design ni, memang samalah macam Realme 8 series punya design. Dia punya design kamera pun lebih kurang sama. Yang beza dia adalah dia punya spesifikasi lah. So, kalau tengok dekat bahagian kanan ni, dia ada fingerprint scanner yang merangkap power button. Dia punya fingerprint scanner ni pun pantas dan accurate. Bahagian kiri dia ada SIM slot dan juga volume breaker. Okey, untuk dia punya SIM slot ni, dia menyokong 2 SIM card dan 1 memory card. Itu biasalah untuk phone Realme. Okey, bahagian bawah ni dah ada lubang earphone, mikrofon, port charging Blanis Type-C dan juga mono speaker. Kalau korang perasan dekat dia punya frame ni, dia berbentuk petak. Dia bukan curve yang biasalah. Jadi dia punya petak ni, aku rasa dia lebih selesa lah kalau kat tangan ni. Tak sakit, dia punya potongan tu pun kemas. Just nice lah dia punya ni. Dan dia punya frame ni menggunakan material plastik, right? Dia punya plastik pun plastik yang padat lah. Bila pegang ni, tak rasa macam phone murah. Tapi dia punya back panel ni menggunakan design yang glossy. Alright, apa maksud glossy? Maksud dia punya back panel ni fingerprint magnet lah. Memang akan bersepah gila dia punya back panel ni dengan kita punya cap jari. Tapi tak apa, kita dibekalkan dengan free casing in the box. Alright, tengok dia punya design kamera ni cantik. Design yang kekinian lah. Dan dia punya kamera bump ni pun tak terlalu tebal. Okay, tapi still kalau dekat meja tu dia akan ada efek-efek yang macam ni lah. Tapi kalau dah pakai free casing tak adalah benda macam tu. Okay, so untuk dia punya screen ni, dia menggunakan IPS LCD Full HD Plus dan mempunyai 90Hz refresh rate. Dan kalau tengok bahagian atas skrin ni, dia menggunakan punch hole display. Dia punya bezel pun boleh dikatakan nipis juga.
Cuma dekat dagu dia ni ada tebal sikit lah. Tapi taklah tebal sangat yang sampai tahap annoying. Just nice lah dia punya dagu ni lah. Beralih ke spesifikasi enjin dia, phone ni menggunakan chipset MediaTek Dimensity 700 5G, RAM 8GB dan internal storage 128GB UFS 2.1. Jadi SoC yang digunakan ni adalah SoC yang barulah, which is Dimensity 700 5G. Untuk dia punya performance, aku belum tahu lagi macam mana dia punya kehebatan tu ya, sebab baru lagi, ini pun first time gunakan. Tapi nak cakap sikit pasal dia punya RAM yang ditawarkan dekat phone ni, 8GB. Kalau dijual dengan tanda harga bawah 1000 dan kita dapat 8GB, memang berbaloi gila lah. RAM 8GB ni memang dah tersangat padu lah. Kita boleh gunakan phone ni pada jangka masa yang lama. Dan internal storage 128GB ni cukup besar jugalah. Tambahan pula, dia punya penambahan memory card ni boleh menyokong sehingga 1TB. Kalau tengok bacaan skor AnTuTu kat info ni, tinggi juga, dia cecah sehingga 360,000. Jadi dia punya skor AnTuTu ni sama macam dekat Realme Narzo 30 yang baru je aku review tu. Baiklah, untuk kamera dia pula, dia ada 3 kamera belakang dan 1 kamera selfie. 48MP untuk kamera utama, 2MP untuk kamera makro dan 2MP untuk kamera depth. Untuk rakaman video dia boleh merakam sehingga 1080p 30fps sahaja. Untuk rakaman video selfie pun sama, 1080p 30fps. Baiklah, untuk audio dia pula, dia punya speaker, dia menggunakan mono speaker. Walaupun dia macam ada 2 speaker, yang mana kat atas ni ada speaker grill, tapi tak, dia cuma ada 1 speaker je dekat bahagian bawah ni. Alright, untuk dia punya bunyi ni, so aku ada test lagu. Yang ni 50%. Dan sekarang 100%. Right. So speaker dia cukup lantang. Dan setakat ni tak dengar lagi lah bunyi pecah-pecah ke, memang tak ada lagi lah. Untuk kelantangan dia pun dah cukup. Dan untuk kapasiti bateri dia pula, phone ni dibekalkan dengan bateri sebesar 5000 mAh beserta fast charging 18W. Dan dekat phone ni dia ada satu teknologi yang dipanggil Smart 5G Power Saving. Kira dia berfungsi untuk lebih jimatkan daya penggunaan bateri lah. Sejauh mana dia punya kehebatan tu, kita akan cakap dekat video review nantilah. So guys, macam biasa, jangan lupa untuk tekan like dan juga subscribe channel Bulu Gadget. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.